Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Awal-awal dah kena godam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warga Cina Damai, kata kena godam. Saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Azrul Jalil, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC. Itu juga dengan saudara Malu Zaman Abdul Rahman, saudara Pembalasan Masyar. Lambat benar nak berubahnya. Betul ya, saudara Kapral Darus. Saudara Syarul Azam. Saudara Sastra Setiawan, apa khabar orang mengelembu? Mi. Saudara Oping Temu. Saudara Fazil Yub. Saudara Pembalasan Masyar katanya time rakyat nak hukum. Saudara Nur Liza. Jebat Pembela daripada Kulim, Kedah ya. Saudara Jamal Arifin daripada Dungun, Terengganu. Saudara Karmin Karman daripada Sandakan, Sabah. Saudara Om Malika, saudara Joka, saudara Fazilah Awang. Itu juga saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Saudara Mak Syah Fazil, saudara Abi Kwe, saudara Syahrudin Din, Ramli Miringan. Saudara Rosmini daripada Pontian, Johor. Saudara Kapral Darus daripada sekarang dari Kuantan ya saudara. Saudara Fakri, saudara Puan Syarifah Hapipah, saudara Abdul Rahman, saudara Mira Harun, Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman dari Terengganu, saudara Hazamidin, saudara Fakri Sani, warga Cinta Damai, saudara SB Hakim, saudara Puan Hamidah Kamat, saudara Emma Ahmad, saudara Sam Syamsul. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe Lucky Flavor, Rantapan Kasih, sedap nama tu. Saudara Yusuf Ishak, saudara Nazar RK, Pah Merah, apa khabar Pah? Tadi tak nampak pun dekat mahkamah. Hafizal Jaini, saudara Osman Jabu, Elias, saudara Madam K. Begitu juga dengan BK, tak tahu dari mana, tak tahu saya, saudara Muhammad Fazil. Apa khabar? Saudara Bakat Ahmad. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Saudara Abu Seman Hashim daripada Batu Pahat ya. Saudara Puan Anida Shah dari Petaling Jaya, Zulkifli Zul, begitu juga Man Kidal, saudara Yaman Waras, saudara Hazul Adil, Manap Talib, Ating, saudara Joka Karim, semoga sihat semua, saudara Awang Yusof, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Laju berbenar nak menyebutnya ya, yang Ardisa Hakim Zaidun, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar doktor? Moga sihat walafiat ya saudara. Saudara Muhammad Syarif, saudara Aziz bin Mat Hanafi. Baik saudara, saya mohon maaf kalau tak dapat saya santuni. Saya teruskan juga dengan pencerahan kita hari ini saudara. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 20 September. 20 September dah. Daripada 2 September, 3 September, ingatkan ada pemilihan raya, tak ada lagi. Dah 20 September dah. Ia merupakan hari yang ke-916. Itu yang pasti. Dah 916 hari, bumi bertuah kita ini dijengah oleh virus corona, saudara. Laporan yang saya terima awal pagi tadi daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio daripada Semelaya, ini kenyataan ini daripada Kementerian Kesihatan, bahawa semalam ada sedikit pengurangan daripada 1,639 kemarin. Semalam jangkitannya bersekitar pada 1,307 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Jumlah keseluruhan kumulatif adalah 4,820,197 saudara. Angka kematian tidak ada. Berapa jumlah yang pulih pun juga saya tak dapat. Jadi saya mohon maaf. Bagaimanapun saya melihat walaupun ada susut tetapi ada peningkatan saudara di 8 buah negeri. Dan susut juga di 8 buah negeri. Perak nampak gayanya meningkat balik kepada 119. Bagaimanapun Selangor alhamdulillah susut kepada 312 daripada 659. Begitu juga di wilayah Persekutuan, turut susut daripada 255 kepada 200. Berdoalah kita agar ia terus susut. Sabah, cuma nampak gayanya musim hujan ni gamaknya, Sabah meningkat kepada 144 dan Negeri Sembilan juga turut meningkat kepada 123.
Rasanya Negeri Sembilan dia dah lega dah sepatutnya. Benar. Kemarin Negeri Sembilan 70 jangkitan. Tapi semalam 123 jangkitan. Jadi warga Negeri Sembilan berhati-hati, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Saudara Isni Ahmad nak join, saya minta maaf. Saya tak tahu. Wah, dah berapa kali saya bagi tahu. Kalau saudara ada sesuatu nak dibicarakan, nak dibincangkan, hantar. Gunakan bahasa yang baik, saudara. Itulah hari ini yang kita dapat 5 buah negeri peningkatan ataupun jangkitannya di atas 100. Sementara negeri-negeri lain di bawah angka 100. Mudah-mudahan kita berusaha untuk terus memutuskan jaringan virus corona ini, saudara. Saudara, saya tengok ada pula roti canai dah sampai dah. InsyaAllah lah lepas pencerahan ni. Makanan saya malam ini, saudara, roti canai. Baik, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Kalau saudara ada mempunyai produk untuk diwawarkan, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241, saudara. Al-Azhar terus memasarkan setangi, al-bakurnya, juga minyak haruman wangi, minyak wangi, saudara, daripada tanah Arab. Kalau tanya saya tiap-tiap kali saya memberi saranan, elok pakai minyak wangi Amir Al-Qut. Tadi pun saya terlalap tadi, bangun segar balik bila pakai minyak wangi Amir Al-Qut. Azhar juga memasarkan gula O, saudara. Ini untuk mengurangkan jumlah kandungan gula dalam darah ataupun dalam badan kita, saudara. Bagi kawan atau teman-teman yang tak berkesempatan berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Saudara Zainal Omar, saudara Syam Haji Nawawi, Puan Maznah Cik Mat, Cik Mahaziar, saudara Zainal Omar, saudara Taram Shah Saleh, apa khabar, saudara? Ada kopi, insyaAllah. Saudara Taram Shah daripada Muar, saudara, dia bikin salam untuk teman-teman yang lain. Dan selain daripada dendeng manis Siti Farehah, bagi teman di sekitar Lembah Kelang, nakkan buah-buahan, terus dihantar ke rumah saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan makanan kegemaran saya jangan lupa, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya sedap, pedas, rangup, manis, mampu beli, mampu milik bila kita makan, sesuai untuk sambil-sambil melabun, saudara. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, saudara, jangan lupa, ini produk kosmetik wanita yang mesra air sembahyang, mesra uduk katanya. Jadi harga mampu milik. Dan terdapat juga pelbagai jenis makanan segera. Antaranya, saudara, hari ini saya nak tunjuk inilah, iaitu susu. Susu berdasarkan daripada flavor tamar ataupun buah kurma. Ini saudara boleh hubungi wakil daripada Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Anda juga boleh jadi agen. Jadi agen di kawasan anda, hubungilah tim Nur Aisyah. Nur Aisyah ke, Nur Resah ke, Nur Risah ke, sama je lah. Janji betul sudahlah, saudara. Jangan lupa, hubungi di talian 018-279-4288. Susu ini, dia tak ada gula tambahan. Saudara, 100% lah susu daripada Australia dan tiada pengawet serta perwana. Dan ia perasanya adalah perasa buah tamar, saudara. Ini bagi saya baik untuk kesihatan, saudara. Baik, saudara. Itu saja e-commerce kita hari ini. Mudah-mudahan kalau saudara ada produk, boleh hubungi Al-Azhar ataupun Siti Farehah untuk saya mewawarkan produk saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, berapa ramai sebenarnya orang yang berkuasa akhirnya mereka terhenyak ataupun jatuh ke bawah. Akibatnya tidak lain tak bukan adalah takbur. Dan berapa ramai pula para ilmuwan, orang yang bijak pandai, akhirnya mereka terhina. Bukan sebab orang lain, tapi kerana sikap takburnya. Orang takbur adalah orang yang gila ataupun ingin menjadi pemimpin. Dan apabila memimpin, dia akan gilakan pujian. Jika pemimpin itu gila, dipuji, lalu dia akan dikelilingi
oleh mereka kaki pengampu. Ini masalahnya, saudara. Di sisi dulu, zaman Nabi Allah Musa dulu, Fir'aun adalah antara orang yang dikelilingi oleh para pengampu. Antaranya adalah Haman. Haman adalah orang kanan Fir'aun. Dia memang suka membodik, mengampu. Jadi apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan rakyat menderita ataupun penderitaan rakyat begitu berterusan, namun suara pengikut tidak didengari. Akhirnya dalam pelaksanaan satu dasar yang diwujudkan tidak sampai. Saudara, jadi sebenarnya persoalannya mengapa hanya pujian yang hendak didengar. Jadi kalau kita nak dengar pujian saja, maka jadilah pujian itu yang diberi. Hasilnya, pemimpin akan mendapat maklumat, berita dan aduan yang salah. Saudara, itu dia punya natijah kesan daripada pengampu-pengampu ni, saudara. Pujian membutakan mereka daripada melihat kelemahan dan kekurangan diri. Mereka akan merasa diri mereka begitu super, hebat, saudara. Sehingga terlanjur bertindak di luar kemampuan diri dan batas syariat. Mereka terlupa, mereka berlagak kaya dan akhirnya menyebabkan seorang itu menjadi papa kedana. Kuantiti material sebenarnya, saudara, seringkali mereka jadikan dianggap sebagai petunjuk kewibawaan. Sebenarnya, wibawa pemimpin bukan ditentukan oleh kuantiti harta, tetapi adalah kualiti jiwa. Dan jiwa yang berkualiti antaranya adalah orang yang bebas daripada sifat takabur. Itu paling penting, saudara. Jangan kita cari orang untuk kita puji dan puja saja. Mereka harus bersedia untuk menerima kritikan. Saudara Muhammad Faizan, Paduka Damak, saudara Mas Mali, saudara Mat Rozi. Juga dengan saudara Mudin Kelateh, saudara Wan Rusdi, saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata, saudara. Kerana ini kiriman daripada sahabat saya, Tan Sri Osu, dia kata, merendah diri itu baik. Sedar diri lagi baik. Malah mengenal diri juga amat baik. Namun, saudara, insaf diri itulah yang terbaik. Jadi semuanya baik, saudara. Merendah diri itu baik. Sedar diri baik. Memanglah lebih baik daripada merendah diri. Malah mengenal diri juga amat baik. Dan insaf diri itulah adalah terbaik daripada segala-galanya, saudara. Jadi itulah mutiara kata sebentar, seketika yang elok kita jadikan sebagai pedoman dan juga laluan dalam kehidupan kita. Sambil-sambil kita mengenal diri, kita jangan lupa memberi peringatan pada teman-teman. Saya lain tak ada, saudara. Saya tetap saban malam akan memberi peringatan. Ya, Joka Karim. Typing tak macam dulu dah. Tak semeriah dulu katanya. Yalah, saudara Joka. Tapi kalau hujan tu, warga keturunan Tionghoa suka berjudi. Berapa banyak, berapa titis air hujan, ya, saudara. Dan kita haraplah agar pimpinan negara janganlah berbelanja tanpa had. Kerana jika mereka berbelanja wang negara tanpa had, akhirnya negara akan muflis. Saya akan sentiasa mengingatkan pimpinan demi untuk keselamatan negara kita, saudara. Bicara kita malam ini tajuk dia apa? Bicara kita malam ini judulnya adalah Ular dalam Kelambu Mula Mematuk. Itulah kita mengundang ular, bawa masuk dalam kelambu, maka ular itu sudah mula mematuk. Tapi sabar dulu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Berebut-rebut mengutip kerang waktu pagi di pantai lumut. Bagaikan ribut penyakit menyerang. Hendak pergi bagaikan semut. Ini yang kita alami dalam COVID-19 ni. Datang macam ribut tapi nak perginya macam semut. Begitu juga kalau kita sakit secara susah, penyakit itu nak dihindarkan. Sebab itu kita akan berusaha untuk mengawal, mencegah itu lebih baik daripada kita mengubatnya, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, semangkuk laksa murah harga, dimakan Pak Long selang sehari. Hendak berkuasa menolong warga atau menolong diri sendiri. Itu persoalannya. Jadi Pak Nazir bertanya, nak ini berkuasa tu apakah untuk menolong warga sebagaimana yang dijanjikan, atau mereka mahu menolong diri mereka sendiri. Saya juga menerima, terima kasih Pak Nazil, saya menerima kiriman juga pada pejuang muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik.
Dia berusaha melalui agronya. Banyak tempat-tempat dia telah pun mendidik usahawan-usahawan muda dalam sektor pertanian. Ini penting saudara dalam kita menghadapi kemurungan ekonomi dan food security ataupun jaminan makanan kita saudara. Menurut saudara Nordin, lompat melompat si katak puru, riuh berbunyi kepanasan. Kalau menang, mau PRU. Takut kalah, banjir alasan. Jadi sekarang ni semua nak pilihan raya, nak kalah PRU. Tapi jangan pula nanti kalau kalah nanti bagi alasan banjir. Itu masalahnya. Itu kepekaan anak muda melihat suasana politik hari ini, saudara. Tambahnya, pulang petang sekawan itik, lalu di tepi buluh rebung. Usah tertipu helah politik. Lepas PRU, semua bergabung. Itu keadaannya. Jangan kita mudah tertipu oleh helah politik. Serang sana, serang sini. Bila dah habis PRU nanti, mula nak bergabung. Jadi lupa segala-galanya. Itu yang kita alami sekarang. Baik, saudara. Saya perlu memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Maka semua itu, ya saudara Rafi Kelapa Muda, datang macam ribut, pergi macam siput. Tersangatlah lambat. Betul. Saudara, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar. Pastikan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Isu-isunya pun jangan kita mendatangkan kemudaratan atau membuat onar. Semua itu ada dia punya pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kalau anda melanggar, itu urusan anda. Saya Saudara Khairul Azman. Terima kasih, Saudara Khairul. Saya tengok panjang tulisannya. Dan saya selalu mengatakan, kalau anda mahu mengantar kiriman dan sebagainya, gunalah bahasa yang baik. Sebab pencerahan ini lain tak ada, saudara, adalah pencerahan politik bermatlamatkan sekadar untuk secara percuma, tanpa bayaran. Saya juga tidak meminta sebarang bayaran ataupun dibayar oleh sesiapa. Saudara, kita paksinya bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Nak menyantuni, nak menyanggah, saudara. Awal-awal lagi, belum apa-apa lagi dah kena hack. Aduhai mereka ni, apalah ceritanya, saudara. Baru bagi jodoh dipatuk oleh ular dalam kelambu pun dah mula nak ganggu saya. Terpulanglah pada anda. Saya tak ada kuasa untuk menahannya, saudara. Baik, saudara. Cuaca diramalkan. Ada ini saya dapat gambaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Berhati-hati, saudara. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di beberapa kawasan melibatkan 6 negeri katanya. Sehingga pagi besok. Met dalam pemakluman di Facebooknya, cuaca buruk itu berlaku di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak. Apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 jam, saudara. Saudara, itu lamaran kaji cuaca. Berhati-hati. Musim banjir pun dah datang dah ni. Kalau kawasan anda dijengah oleh bencana banjir, kalau pihak berkuasa suruh pindah, pindahlah. Selamatkan diri kita dan keluarga. MN Yaakob, saudara Ahmad Ismail, Wan Ismail, Ahmad Dali, ya saudara. Saudara kalau nampak ganggu banyak sangat, pindah ya saudara Mudim, pindah ke Instagram. Nak buat macam mana, saudara? Dia suka mengganggu. Tak ada kerja lain. Tangan tu gatal sangat. Itu masalahnya. Baik sekali ya. Hari ini tukaran wang. Tukaran wang asing kita agak membimbangkan saya apabila saya melihat awal pagi tadi, jam 9 pukul 10, untuk $1 Amerika adalah RM4.54. Kalau ini berterusan, ini yang kita bimbang, saudara. Jadi kita haraplah supaya Menteri Kewangan, Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, supaya beliau faham dia menguruskan kewangan negara. Macam mana nak dijadikan macam mana dia menguruskan dana bank. Ini keadaannya, saudara. Jadi sebab itu kadang-kadang dia menganggap nilai banyak sangat. Getihnya kalau nak ke pasar nanti sewa beca untuk bawa duit. Hanya untuk membeli barang. Bukan balik bawa barang yang guna sewa beca. Bawa duit yang banyak. Sebab nilai wang kita tak ada. Kedudukan
tukaran wang asing. Atau kita akan mendapati situasi di mana rakyat terpaksalah sewa beca untuk bawa duit ke pasar, saudara. Kawalan tukaran asing dalam keadaan yang free fall ini dikhawatiri. Semalam saya dah bagi tahu. Beliau adalah yang Muhammad Tengku Razali adalah mantan Menteri Kewangan, mantan pengurusi Bank Dunia, dan ini adalah orang yang terlibat dalam menjana ekonomi negara saat era Tun Razak dulu, saudara. Jadi keadaan sekarang ni beliau menzahirkan kekhawatiran bila melihat pimpinan meneruskan kenaikan dasar OPR, dasar faedah semalaman. Kerana kalau OPR ini menjadi alat yang digunakan oleh bank negara untuk mengawal jumlah wang tapi tidak mampu untuk mengawal inflasi. Itu keadaannya. Saya cukup bimbang, saudara. Bukan hanya anda, saya, bukan hanya pimpinan seperti yang Muhammad Tengku Razali. Kita bimbang, kita boleh menuju suasana akhirnya kalau kita nak mengawal ekonomi kita jadi macam negara Zimbabwe. Saudara, hari ini untuk mendapatkan $1 Amerika, dia nak ganggu-ganggulah. Saya tak marah. Apa nak buat, saudara? Ini natijah kehidupan dalam perjuangan kita. Kita mesti menghadapi risiko-risiko begini. Tak apalah. Memang mereka kuat mengganggu saya punya live ini dari awal lagi. Saya kerana gangguan. Jadi tak adalah kita nak marah. Tiba-tiba putus. Nak buat macam mana, saudara? Kuat ganggu habis kuih, betul? Sila lari ke Instagram, saudara. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Dan semalam macam mana saya nyatakan, nampaknya ini masuk segmen politik, saudara. Kita berhenti seketika berbicara soal ekonomi sebab saya bukan pakar ekonomi. Tapi apa yang diingatkan oleh Yang Muhammad Tengku Razali itu perlu dijadikan peringatan. Ya, saudara. Semalam saya melihat Tan Sri Muhyiddin sudah mula menyerang Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Apakah kerana dia merasakan dirinya masih layak menjadi Perdana Menteri? Sebab bila ada pimpinan daripada PAS mengatakan bahawa selepas pilihan raya PRU 15 nanti, maka calon mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Mungkin Tan Sri Muhyiddin juga melakukan serangan. Saudara. Jadi kita harus ingat, saudara. Tujuan bersatu ditubuhkan untuk apa? Sebab itu kalau PAS mengajak kita berbaik, kita ada masalah. UMNO tidak ada masalah dengan PAS. Tapi bila PAS mengajak kita berbaik, dimasukkan sekali dengan Parti Pembeli Bersatu, itu yang kita tak boleh terima. Itu yang warga tidak boleh menerima suasana. Itu yang warga akan umbi UMNO. Kerana kita tahu kehadiran bersatu tidak lain tak bukan adalah untuk mengkuburkan UMNO. Itu saya, saudara. Sebab itu sekarang ni, saudara, kita tengok apabila Tan Sri Muhyiddin mendakwa, dia kata bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri gagal. Saya pun hairan sebab dia dalam. Sebab itu, Ketua Pergerakan Pemuda dia bangun, dia mencabar Tan Sri Muhyiddin. Dia kata kalau benar-benar gagal, tariklah sokongan. Tekan butang. Tak payah nak bercakap sana sini. Dalam hantaran Facebook dia kepada saya, dia kata, jika Tan Sri Muhyiddin merasakan kerajaan hari ini tidak berjaya, mengatakan gagal, saya perlu menjelaskan, saudara, apa yang kita hadapi hari ini adalah kerajaan hari ini inherit adalah kerajaan yang urutan daripada kegagalan Pakatan Harapan, kegagalan Pernikatan Nasional dan berterusan pada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri yang mengambil alih jawatan selepas 2 pimpinan gagal. Walaupun ada pihak mengatakan tak gagal lah, ada mengatakan kerajaan tembok atap dan sebagainya. Bagi saya itu adalah penafian yang penuh dengan pembohongan. Semua dah rasa, saudara. Sebab itu, Datuk Ashraf mempersoalkan dan melibatkan pengurusan ekonomi negara yang turut disandang oleh pemimpin-pemimpin bersatu. Macam mana boleh letakkan semuanya pada Datuk Seri Ismail Sabri? Saya bukan nak membela, saudara. Ini fakta. Kerana itu, bila adanya nada-nada seolah-olah mempersoalkan kemampuan yang bawa mula Tengku Zafrul. Kita pun dah balun Tengku Zafrul setengah mati dah kita balun. Jangan lupa Tengku Zafrul dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan bila nak tubuh kerajaan baru, kabarnya bahawa perlu dikekalkan jemaah menteri yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin.
Dan sekarang ni nak kata Tengku Zafrul gagal. Ini yang saya heran. Dalam keadaan begitu, bila Tan Sri Muhyiddin kata dia menyarankan supaya dibubarkan parlimen. Memang itu kita tunggu. Tapi inilah yang saya katakan saudara. Inilah kesannya apabila ular dalam kelambu dah mula mematuk. Ular ni dah mula dia jadi kebingungan. Malahan mungkin dia rasa orang duk puji, maka dia adalah calon Perdana Menteri, ada wibawa, ada kemampuan, nak jadi balik Perdana Menteri. Saudara, dalam keadaan sekarang ni saudara, letihlah kita tengok. Sebab apa yang dikatakan, dia kata awal-awal lagi kita dah bagi tahu bahawa Majlis Pemulihan Negara yang diberikan oleh Datuk Ismail Sabri kepada Tan Sri Muhyiddin untuk memimpin Majlis Pemulihan Negara ini, kita dah kata gagal. Dan ternyata hari ini atas kegagalan beliau. Sebagaimana itu berpunca dari mana? Saya cerita Datuk Najib ni tak payah nak cakap dah. Nak kita sebut buat apa lagi? Sebab beliau telah pun terhukum, berada dalam penjara. Sebab itu saya bagi tahu. Dan saya tengok ceramah-ceramah Saudara Judge Almin, ceramah-ceramah cerita Datuk Najib. Ini tidak mendatangkan, ini macam orang gila talak. Dulu, masa kita berkahwin dulu, begitu, begini, baik segalanya. Sekarang ni cerita buruk saja. Saya haraplah cerita episod Datuk Seri Najib ini, kita tak payah lagi lah kita nak dengungkan. Dari segi sistem kehakiman, beliau telah terhukum. Sama ada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah apa sebenarnya. Dan sekarang ni mereka mengatakan kita bersalah. Mereka mengatakan UMNO lah yang mewujudkan, meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Ini satu benda yang cukup tidak bertanggungjawab, saya. Yang menjatuhkan Pakatan Harapan, kumpulan Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin. Ini orang yang bertanding di bawah tik. Ingat tu. Jangan lari daripada fakta. Ini tidak. UMNO menyokong kerajaan tembok atap. Siapa yang sokong? UMNO minta ada pilihan raya. Tapi bila istana kata suasana tak sesuai, sabar dulu. Jadi carilah satu orang. Dan UMNO sedar diri. Waktu itu UMNO ada 42 kerusi. Kita majoriti di kalangan minoriti. Tak apalah. Walaupun Tan Sri Muhyiddin berbekalkan cuma 6 kerusi daripada Parti Bumi Bersatu. Dia kata dari sokongan. Bagilah. Sebab UMNO sedar diri, saudara. Tapi mereka yang saya katakan tak sedar diri. Tak ada kemampuan untuk memimpin. Tak juga. Mereka yang bergaduh sama sendiri. Dan sekarang belim sana, belim sini. Saya kekal dengan saya punya pandangan saya. Asal-asalnya rakyat tak berdaya. Memberi kepada Pakatan Harapan. Saya tak kata Pakatan Harapan. Rakyat telah pun memberi sokongan, memberi kepercayaan pada Parti Keadilan. Ini fakta, saudara. Jangan saudara nafikan yang ini. Kalau anda menafikan pilihan raya 2018 itu, undi rakyat kepada Pakatan Harapan, anda juga membohongi diri anda. Semua bertanding. Sama ada Parti DAP, Parti Peribumi Bersatu, di bawah pimpinan Dr. Mahathir waktu itu, Parti Keadilan, saudara, Parti Amanah. Semua ini bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. Kemudian, mereka terperangkap dengan cara politik Dr. Mahathir. Dan bersetuju supaya Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Alasan kata nak bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri selepas setahun, 2 tahun. Ini politik saya. Tipu helah politik. Saya hairan bagaimana orang keadilan yang selama ini, waktu zaman reformasi, zaman jalanan, zaman menentang, unjuk rasa dan sebagainya, mereka menuduh Dr. Mahathir Maha Fir'aun. Bersetuju menerima Dr. Mahathir. Saya jangan lupa apa kata Azmin Ali. Kita akan lunyaikan Dr. Mahathir. Jangan lupa. Dalam pilihan raya akan datang, kita akan lunyaikan Dr. Mahathir. Tapi siapa yang mencium tangan Dr. Mahathir lepas itu? Ini yang saya katakan politik yang penuh dengan kemunafikan. Anda munafik. Kerana anda sokong Parti Keadilan, Keadilan pilih Dr. Mahathir yang terlibat dalam percaturan. Terima hakikat saudara. Saya hairan dalam keadaan begini nak menyalahkan sikit-sikit UMNO. Apakah kerana UMNO selama ini tidak menyerang?
Sebab itu saya harapkan rupa yang ada dalam UMNO, kalau gini keadaan, kita serang baliklah. Sebab kita merasakan tidak ada keperluan untuk menyerang secara peribadi. Yang kita mahu memberi pandangan, memberi kritikan yang konstruktif, yang bersifatnya untuk kebaikan rakyat. Itu saja. Kita UMNO akan mempertahankan jika ada sesuatu yang dilihat. Seolah-olah mencabar istana. Itu memang UMNO tak akan terima. Bila ada elemen-elemen yang dilihat seolah-olah mereka merendah-rendahkan martabat istana, memanglah UMNO akan menangani mereka secara anak jantan. Itu pertama. Saudara. Kemudian apabila kita melihat agama itu keadilan, parti keadilan, paling-paling tidak pun gaya kata betul juga ya. Lebih baik kita bercerita bahawa bagaimana parti keadilan, pimpinan parti keadilan ditipu, dibohongi oleh pimpinan dalam partinya begitu saudara. Bukan nak serang pada UMNO. UMNO tak ada apa pun. Ini yang diserang. Lagu lama saudara. Saya isu 1MDB, SRC ni sudah sampai ke level lagu Melayu asli. Dah boleh dorang sayang dah. Kita nak lihat apa nak jadi di depan. Ini yang paling penting sekarang saudara. Saya berharaplah teman-teman daripada dalam Parti Keadilan yang sekarang ini pun sudah pun ada keraguan. Bukan bercerita tentang benda yang lepas. Bukan lagi cerita 1MDB. Cerita macam sekarang ni. Isu kapal SCS. Apa rakyat nak kisahlah sekarang ni? Yang rakyat fikirkan sekarang, sebab itu bajet untuk buat kapal. Yang kita nak tengok sekarang ni, harga barang di pasar, jak ke bumi, tidak ada dahan, daunnya merewang di atas air. Bila lalu saja biduk, berselerak kemang itu. Itu yang dilakukan sekarang. Rakyat nak tahu apa yang akan anda lakukan. Saudara, apa yang anda lakukan ni, saya teruk dikacau. Sikit-sikit cakap. Terpulanglah, tapi tak apa saudara, jangan risau. Saya akan tetap bercakap. Walaupun orang kata bercakap di dinding yang bisu, saya tetap akan menyerah. Cuma saya beritahu anda, lari cepat-cepat pada Instagram. Sebab nampak gayanya Instagram tak diganggu. Kalau dia ganggu Instagram, patah balik pada Facebook. Kita kena bijaklah saudara, nak melawan dengan puak-puak jekom-jekom ni. Yang tidak bertanggungjawab. Saya memberi pencerahan. Di mana silap saya? Bila saya mencabar, saya mengatakan memberi fakta. Fakta saya dalam pilihan raya yang lalu adalah Parti Keadilan yang apa pun di dunia ini tak boleh menafikan. Janganlah nak katakan ini kita berkerajaan Pakatan Harapan. Bukan. Nahi, kabi nahi. Kita mengulangi kata-kata bicara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma tawaun ke taun ke apa, terpulanglah bahasanya. Mereka mengatakan bahawa UMNO dengan PAS, Lestari, kepimpinan warga bangsa, agama dan cuci tangan. Walaupun beliau diberi jawatan sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Ekonomi. Ini perlu ingat saya. Dan saya melihat wajah-wajah Tan Sri Muhyiddin ni dari awal lagi. Anda jangan lupa bagaimana dipercayai main sikapnya baling batu sembunyi tangan. Bila waktu itu UMNO Barisan Nasional tidak mendapat two-third majority. Masih lagi mentadbir negara. Tapi dia pula kata, Pak Lah kena letak jawatan. Sebenarkan persoalan itu waktu dia di Singapura. Dalam kerajaan Datuk Seri Najib. Juga main tikam dari belakang. Kemudian wujudnya kerajaan Pakatan Harapan. Siapa yang menikam dari belakang? Dr. Mahathir. Bukankah Tan Sri Muhyiddin sendiri dengan kumpulannya mewujudkan scheme of thing dalam langkah Sheraton. Dan hari ini kita melihat bibit-bibit tapi musim pilihan raya yang mendatang. Apa kata rakyat hari ini kita harus bersolidariti. Kita bersolidariti saudara untuk rakyat. Kerana harus kita mengenang dan memperbaiki diri kita tentang bagaimana selama 22 bulan. Dan pertama dalam kerajaan Pakatan Harapan, kedua di bawah kerajaan yang menamakan sebagai Perikatan Nasional. Bagaimana untung nasib para pekebun, para petani, nelayan yang tiba-tiba daripada kerajaan Barisan Nasional bila mereka mentadbir, tiba-tiba saja bantuan kepada petani, bantuan kepada nelayan dipotong secara mendadak. Ini kita harus bersolidariti. Begitulah tidak prihatinnya pimpinan terhadap untung nasib warga. Saya, para peneroka. Saya masih ingat lenda. Kononnya
dihapuskan hutang Felda, macam-macam janji. Bukan dengan hanya cerita-cerita orang ni korup, orang ni korup. Bukan. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan warga Felda ini terjamin semula. Kita harus, saudara, ingat ya saudara, bagaimana sewajarnya kita bersolidariti untuk 100% hutang. Bagaimana pelajar-pelajar yang cemerlang, maka hutang itu dianggap sebagai derma siswa atau biasiswa. Bagaimana sekarang ni untuk mereka? Nasib baiklah. Semalam, Muhammad Perdana Menteri mengumumkan bahawa adanya dasar baru, bahawa pelajar-pelajar yang dia membuat pinjaman PTPTN, M40 ini, bahawa dianggap itu sebagai dilupuskan hutang mereka. Alhamdulillah. Inilah keprihatinannya, saudara. Kita jangan lupa, saudara. Hutang PTPTN ini cukup sensitif pada pelajar. Balik daripada luar negeri, keluar daripada pusat pengajian tinggi, tanpa ada pekerjaan, mereka menanggung hutang. Beban hutang itu. Dan sedangkan waktu itu, mereka menjanjikan nak hapuskan hutang PTPTN. Pelajar-pelajar ditipu. Kita terpedaya, saya. Bagaimana, saya? Pengguna jalan raya yang mengharapkan, dijanjikan, tol percuma. Daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru. Malahan ada pula pemimpin mereka yang menjanjikan, kalau tol ada juga, datang ke pejabat saya akan bayar balik. Apa kata laksana? Ini saya katakan mereka menipu rakyat. Padan pun mereka tertipu. Kadang-kadang saya kata, elok pun mereka tipu sama tipu. Lu tipu gua tipu lu. Itu yang ada. Bertanding atas sikap keadilan, orang lain yang menipu parti keadilan. Dan setengah pemimpin keadilan sengih. Senyum saja. Itu keadaan saya. Jadi, bagaimana dengan penyimpan-penyimpan, orang yang menyimpan dalam tabung haji. Dijual-jualkan cerita macam-macam, akhirnya terpedaya, keluarkan simpanan dalam tabung haji. Jangan lupa, saudara, ini bukan soal penjualan aset. Ini soal simpanan. Warga kita yang ada simpanan dalam tabung haji, disimpan sedikit demi sedikit untuk ibadah rukun yang kelima, mempermainkan kita. Dah sedap bercakap. Naik di atas pentas politik, ayo selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia bagaimana? Maki Datuk Najib, maki Rosmah Mansor, maki Midi. Apakah itu menyelamatkan keadaannya? Saya, saudara Abdul Halim Ibrahim, saya tak nak menggunakan perkataan-perkataan yang begitu bombastik. Memang itu keadaan saya. Saya tidak ada sekali pun berhasrat untuk berkempen pada saya undilah sepenuh, tidak. Sampai saya nak menyedarkan pada kita supaya kita jangan lagi masuk dalam lubang yang kita tahu ada ular yang berbisa. Sekarang ni, Muhammad Perdana Menteri dah kena patuk. Memanglah akhirnya kita warga UMNO pun marah pada beliau bila dapat tahu adanya perjanjian sulit antara beliau dengan Tan Sri Muhyiddin. Dengan redha hati, Muhammad Perdana Menteri berlapang dada menangani segala persoalan ini, sanggup berhadapan dengan cacian warga UMNO. Sebab saya kata seburuk-buruk Mat Sabu, dah setelah sign agreement persepahaman dengan Perdana Menteri, tak adalah dia nak maki hamun Perdana Menteri. Tak adalah dia katakan Ismail Sabri gagal. Ini gambarannya. Tapi orang yang dipercayai, yang Ali boleh melupakan, dia nak lunyai Dr. Mahathir. Apa yang Rafizi tak kata? Maha Fir'aun. Apa yang Saifuddin Nasution tak kata? Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab beliau berada di belakang tabir besi. Beliau terpenjara. Apa yang tak dikatakan oleh Nurul Izzah dan pimpinan-pimpinan daripada Parti Keadilan terhadap rejim Maha Fir'aun, Maha Zalim. Tiba-tiba bila mengaku pula bahawa aku pun kena simpan dalam. Mahathir lah dia kata. Boleh dengan Dr. Mahathir. Boleh masak untuk Dr. Mahathir. Saya geleng kepala melihat peristiwa itu. Dan dalam hati saya kata biar dulu. Akhirnya terbukti apa yang mereka lakukan itu, yang saya sifatkan satu pengkhianatan. Satu pengkhianatan terhadap undi rakyat. Satu pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap pimpinan, terhadap Parti Keadilan yang diharapkan boleh membina. Kerana mereka terpengaruh dengan cerita-cerita macam-macam lah. UMNO ni tak ada satu yang baik pun. Sedangkan mereka adalah warga yang dimerdekakan hasil daripada perjuangan UMNO.
keluarga mereka berjaya dikeluarkan daripada kemiskinan yang teruk melalui dasar ekonomi baru. Tapi orang yang menjahanamkan dasar ekonomi baru itu tidak ditentang, malahan disantuni dengan sebaik mungkin. Akhirnya, sebab itu saya katakan bahawa berlakunya kesongsangan dalam politik. Kesongsangan dalam arus demokrasi. Dalam demokrasi, parti yang majoriti harus menguasai orang yang minoriti. Ini tidak. Dengan berbekalkan 13 kursi, Parti Keadilan 51 kursi boleh kesasar terlalu teruk. Bila saya dengar Malaysia. Bukan menyelamatkan Malaysia dengan maki hamun. Saya nak jelaskan pada anda semua. Malaysia antara satu sama lain. Allah pun tak suka. Jangan kamu menista. Jangan kamu mendedahkan keaiban orang. Tambah-tambah lagi sama Islam. Jangan kamu tabur fitnah. Apabila kamu tabur fitnah seperti memakan daging saudara kamu sendiri. Ini dari segi hukumnya. Tapi mereka begitulah. Dok balon sebagai... Balon ni lunyai UMNO kena dalam balon. Tapi saya selalu mengatakan, kebenaran itu sesuatu yang terlalu sukar untuk ditegakkan. Setiap kali kamu mau